Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan tentang pengenalan ilmu ketamadunan. Sebelum itu, nama saya Siti Atirah binti Ismail dengan nombor matrik A172286. Nama saya Nur Syuhada binti Abdul Aziz Syamsuddin bernombor matrik A171751. Saya Siti Amirah binti Ismail, nombor matrik A172374. Ismail Izzati Adira binti Ismail Izan bernombor matriks A171775. Saya Nur Syahira binti Imam Rahim, nombor matrik A171905. Pengenalan ketamadunan dan sejarah tamadun. Pengajian tamadun membicarakan tentang pertama iaitu teori, yang kedua ialah konsep asas dan yang ketiga ialah ciri. Manakala untuk sifat tamadun membicarakan tentang yang pertama adalah konseptual, yang kedua adalah teoretikal dan yang ketiga adalah abstrak. Kita belajar titas, terdapat 6 perkara yang saya bagikan. Yang pertama, pengajian tamadun tidak terbatas kepada zaman. Manakala yang kedua, sejarah dibatas oleh faktor masa. Dan poin ketiga ialah saling berkait kedua-duanya. Poin satu dan kedua adalah saling berkait antara satu sama lain. Yang keempat, ilmu dan teori dibentuk. Yang kelima, memberi pengajaran dan iktibar daripada tamadun yang kita pelajari. Dan yang terakhir, membicarakan dan merantas perbincangan tentang masa kini, masa hadapan dan masa yang lalu. Seterusnya tentang takrif tamadun. Yang pertama, perkataan tamadun diguna bagi menggambarkan taraf pencapaian kemajuan rohani dan jasmani sesebuah masyarakat, khususnya dari aspek ilmu pengetahuan dan fizikal. Yang kedua, perkataan tamadun berasal daripada perkataan bahasa Arab iaitu madana yang memberi maksud kepada perbuatan membuka bandar atau kota serta perbuatan memperhalus budi pekerti. Dan yang ketiga, iaitu perkataan tersebut diterbitkan daripada perkataan madani, iaitu memberi maksud sifat sesuatu yang berkaitan dengan cara hidup yang menzahirkan kehalusan budi pekerti yang terpuji. Dan kedua-dua perkataan tadi, madana dan madani, berasal daripada din, iaitu memberi maksud agama dalam bahasa Arab. Seterusnya, maksud tamadun. Tamadun juga ditakrifkan sebagai pencapaian dan pembangunan dalam segala perlakuan, pemikiran dan kemajuan seperti sains dan teknologi, kesenian dan kesusasteraan. Yang kedua, istilah tamadun diperkenalkan oleh tokoh Jurji Zaidan dalam buku Tarikh Al-Tamadun Al-Islami. Yang ketiga, sarjana Islam. Ibnu Khaldun merupakan sarjana Islam lebih awal menulis mengenai ketamadunan. Beliau menggunakan istilah umran bagi menjelaskan makna tamadun yang merangkumi organisasi sosial dan budaya. Seterusnya, beliau membezakan masyarakat kedua-dua iaitu umran hadari yang memberi maksud yang telah dicapai kemajuan, manakala umran badawi yang belum maju. Seterusnya, maksud tamadun dalam bahasa Inggeris iaitu civilization. Civilization berasal daripada perkataan Latin iaitu civitas yang memberi maksud kota atau bandar. Yang kedua, pandangan barat begitu menekankan penggabungan ketinggian dan budaya dan kemajuan kebendaan. Dan dalam tradisi barat, civilization ditandai dengan pencapaian ilmu dan teknologi, aktiviti ekonomi, politik, kemasyarakatan dan penempatan di bandar. Baiklah, seterusnya saya akan sambung mengenai ciri-ciri asas tamadun. Sepanjang sejarah telah muncul tamadun-tamadun yang besar dan masyhur seperti tamadun Mesir, Yunani, India, tamadun Islam dan lain-lain. Setiap tamadun dilihat mempunyai penonjolan mereka yang tersendiri, seperti tamadun Yunani yang masyhur dengan falsafah dan keseniannya, manakala tamadun Islam dengan perspektif kehidupan di samping perkembangan sains dan teknologi.
Meskipun terdapat keistimewaan pada tamadun-tamadun yang berbeza, kesemua tamadun yang telah muncul mempunyai ciri-ciri dasar yang sejagat seperti berikut. Yang pertama, wujudnya penempatan kekal bagi masyarakat manusia di kawasan tertentu seperti di kota, bandar dan sebagainya. Yang kedua pula, peningkatan kualiti kehidupan dan jangka hayat, di mana wujud revolusi pertanian, peningkatan kehidupan yang lebih sempurna, hasil pertanian dan peternakan yang meningkat serta penciptaan peralatan lebih baik untuk meningkatkan produktiviti makanan. Seterusnya, stratifikasi sosial dengan wujudnya sistem organisasi dan institusi sosial dalam bidang politik, pentadbiran, ekonomi dan pendidikan yang lebih sempurna. Yang keempat pula, muncul satu bahasa atau beberapa bahasa serumpun dengan satu sistem tulisan yang tersendiri sebagai perantaraan untuk berkomunikasi, penyampaian dan pewarisan khazanah tamadun dalam pelbagai bidang ilmu. Ciri asas tamadun yang kelima ialah organisasi politik dan pemerintahan, iaitu wujudnya sistem perundangan dan sistem nilai yang lebih teratur. Kesatuan politik atau budaya dapat menyatukan masyarakat dalam menentang orang luar. Seterusnya, peningkatan daya reka cipta dalam bidang teknologi dan pembinaan seperti penciptaan alat pengangkutan dan sebagainya. Ciri yang ketujuh ialah kelahiran dan perkembangan daya kreativiti dalam menghayati falsafah, kesenian, kesusastraan dan nilai estetika yang tersendiri. Akhir sekali, kehidupan beragama atau kewujudan sistem agama dan kepercayaan. Baiklah, seterusnya saya akan sambung bahagian hubungan antara tamadun, iaitu yang pertama, hubungan antara tamadun dengan agama. Kaitan sesebuah tamadun dengan agama ini adalah sangat berkait rapat kerana masyarakat yang bertamadun mempunyai nilai agama yang tinggi, beradab sopan dan bermoral tinggi. Agama juga telah membentuk pandangan mereka mengenai alam semesta serta memimpin mereka menikmati kehidupan bermasyarakat atau individu yang lebih terpuji. Kemunculan tamadun manusia adalah suatu manifestasi kepada pegangan masyarakat berkenaan kepada agama. Justru itu, semua tamadun tradisional manusia adalah berdasarkan kepada pandangan hidup, prinsip, nilai, ajaran agama yang mereka anuti. Selain itu, tamadun moden pula telah mengenepikan ajaran dan nilai agama, lantas menukar gantikan asasnya dengan nilai pemikiran dan penilaian manusia atau falsafah humanisme. Baiklah, kita pergi pula kepada hubungan antara tamadun dengan budaya. Budaya merupakan tata cara sesuatu masyarakat yang bertindak ke atas persekitaran fizikal dan sosialnya serta pengurusan kehidupan secara kolektif. Tamadun dan budaya adalah amat berkait rapat kerana budaya masyarakat yang tinggi dan terpuji adalah menandakan sesuatu kehidupan itu bertamadun. Imej sesuatu tamadun banyak ditentukan oleh bangsa yang menerajui tamadun tersebut. Contohnya, tamadun Islam di alam Melayu. Siapakah Ibnu Khaldun? Nama sebenar Ibnu Khaldun ialah Abu Bakar Ibnu Muhammad Ibnu Abu Bakar Muhammad Ibnu Hasan Ibnu Khaldun. Beliau lahir di Tunisia dan meninggal di Kahira, Mesir. Beliau mempunyai silsilah yang berasal daripada Hadramaut, Yaman. Seterusnya saya akan menjelaskan mengenai pemikiran ketamadunan Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun merupakan seorang sarjana Islam yang awal menulis mengenai ketamadunan. Ibnu Khaldun menggunakan perkataan umbran untuk menjelaskan makna ketamadunan yang merangkumi organisasi sosial dan budaya. Ibnu Khaldun membezakan masyarakat kepada dua kategori, iaitu yang pertama, umbran hadari, iaitu bermaksud orang masyarakat yang telah maju ke hadapan, dan yang kedua ialah umbran badawi yang bermaksud masyarakat masih berada dalam keadaan ke belakang, iaitu mundur. Seterusnya
saya akan menerangkan mengenai teori kitaran tamadun menurut Ibn Khaldun. Okey, beliau telah mengemukakan teori tamadun di mana sesuatu peradaban akan bertahan sekitar 3 generasi, iaitu pertama generasi awal, yang kedua generasi pertengahan dan yang ketiga ialah generasi akhir. Di mana generasi awal itu ialah memiliki semangat juang dan kekitaan dan solidariti sosial yang tinggi. Yang kedua iaitu generasi pertengahan, di mana memiliki keupayaan intelek, ilmu dan kemahiran. Dan yang ketiga ialah generasi akhir, di mana masyarakat mula lemah dan dilingkungi kemewahan, kehilangan akhlak dan jati diri yang membawa kepada kemerosotan peradaban. Okey, selain itu, Ibn Khaldun telah mengemukakan teori al-ta'awun, iaitu konsep pergantungan antara satu anggota masyarakat dengan yang lain bagi merubah masyarakat dari Badawi ke Hadari, iaitu Badawi mundur dan ke Hadari, iaitu lebih maju. Okey, konsep teori al-ta'awun ini menyamai makna division of labor, iaitu dalam sosial moden. Sebelum kedatangan Islam, istilah berikut digunakan, iaitu yang pertama budaya dan yang kedua ialah pembangunan dan kemajuan. Kita go through kepada tahap perkembangan tamadun menurut Carol quickly. Yang pertama dikenali sebagai mixture, iaitu tahap 1, yang mana pada tahap ini berlaku campuran 2 atau lebih budaya, yang mana dia mewujudkan satu peradaban baru, satu budaya baru. Dan usually tahap 1 ni berlaku dekat sempadan antara dua tamadun. Untuk tahap 2 pula kita panggil gestation, yang mana berlaku perubahan juga, tapi in terms of macam new peralatan ke apa ke, contoh macam dalam penanaman kan, diintroduce new peralatan, yang mana peralatan tu dapat meningkatkan hasil tanaman. Dan go kepada expansion. Expansion ni kesedaran mengenai pada tahap 2 tadi, gestation, cuma dia punya perubahan tu advance sikit. In terms of ilmu pengetahuan, pengeluaran makanan, pertambahan jumlah penduduk. Pertambahan jumlah penduduk ni sebab dah macam start ramai yang explore kawasan baru. So kawasan tu sedikit luas dan juga ilmu pengetahuan meningkat. So ramai orang aware tentang serta-serta penyakit. So kat situ kematian kurang lah. So untuk tahap keempat berlakulah konflik, antaranya perang, konflik antar kelas. So kat sini bila everyone dah pandai, everyone dah ada fahaman masing-masing, so masing-masing tak hormat dengan pendapat masing-masing, so berlakulah konflik. So untuk tahap kelima ni, seterusnya tahap kelima kita panggil Universal Empire. Didominasi politik oleh satu pihak saja, keamanan diwujudkan, contohnya Taman Babylon. Universal Empire ni dia ada changes juga berlaku, maksudnya ada juga perkembangan, tapi tak orang kata tak seberkembangnya pada waktu expansion tadi tu. Dan juga pada tahap kelima ni dia berlaku sikit-sikit je perubahan tu. Dia macam dah nak sembuh daripada konflik tu, tapi in terms of pembangunan tu dia tak buat banyak sangat lah. Dan juga banyak juga projek-projek yang terbengkalai pada tahap 5 ni. Contohnya macam taman tergantung. So pada tahap ke-6 pula, decay kita panggil, berlaku kemerosotan ekonomi yang ketara, dan dia ambil masa yang sangat lama lah untuk pulih. Dan tambah pula dengan muncul pelbagai agama, pelbagai kepercayaan. So kat situ lagi susah lah untuk salah satu tamadun tu bangun balik dan improve. Dan last sekali adalah tahap ke-7 yang kita panggil sebagai invasion, yang mana pada tahap ini tahap penaklukan, sesebuah peradaban dimusnahkan dan dilenyapkan dalam sekejap mata. Pada tahap ini penduduk dalam tamadun tersebut dia macam dah redha dengan apa yang terjadi,
Dan dia tak ada usaha untuk improve balik tamadun tu. So dia macam banyaklah orang asing ataupun penceroboh daripada luar menceroboh tamadun tersebut dan menyebabkan sesebuah tamadun tu lenyap sekejap je. So kita go through kepada persamaan dan juga perbezaan antara tamadun. Okay. So antara contoh persamaan antara tamadun tersebut ialah dari segi agama. Okay. So semua agama menekankan kepada konsep ketuhanan. Contoh macam agama Hindu, agama Buddha, agama Kristian, semua menekankan konsep ketuhanan dan semua agama mengajak kepada umat dia untuk melakukan kebaikan. Okay? So, semua agama menyuruh kepada kebaikan. Dan persamaan, contoh macam persamaan agama Islam dengan agama Kristian, dia percaya bahawa akan ada kehidupan selepas kematian. Okay? Kalau contoh macam agama Hindu dan juga agama Buddha, persamaan dia orang adalah dia percaya bahawa akan berlaku karma, maksudnya pembalasan yang setimpal dengan usaha dan perlakuan manusia, dan juga konsep kelahiran semula. Untuk perbezaan agama tu pula, okay, perbezaannya adalah contoh kalau macam agama Islam kan, dia menekankan konsep tauhid dalam memainkan peranan penting dalam transformasi manusia. Kalau ajaran Buddha dan Hindu ni, dia more kepada transformasi sifat ataupun self-discovery. Tapi apa-apa pun, semua bertujuan untuk pembentukan pribadi seseorang individu. Okay? Dia punya aim sama but methods adalah berbeza. Itu adalah contohlah persamaan dan juga perbezaan dari segi agama dan juga pendidikan. Okay? So kita ada juga another factors of perbezaan dan persamaan. Selain daripada pendidikan agama, kita ada keluarga, kita ada community, kita ada ekonomi dan juga kita ada politics. Okey, seterusnya saya akan menerangkan mengenai apakah maksud interaksi antara tamadun. Okay, interaksi ni merupakan satu hubungan yang aktif di mana mereka saling bertindak balas dan juga saling mempengaruhi antara satu tamadun dengan satu tamadun yang lain. Okey, seterusnya apakah faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi antara tamadun ni? Okey, yang pertama ialah kepimpinan. Kepimpinan ni di mana peranan pemimpin melalui pelaksanaan visi dan juga misi untuk memajukan bangsa dengan aktiviti interaksi. Seterusnya ialah agamawan. Agamawan ini golongan agama memainkan peranan sangat penting dalam interaksi melalui motivasi agama dan juga dakwah. Seterusnya ialah geografi, di mana kedudukan yang strategik, tempat-tempat yang strategik yang memungkinkan berlakunya interaksi antara tamadun. Seterusnya ialah perkahwinan antara pasangan yang berlainan etnik, bangsa dan budaya ini menyebabkan berlakunya interaksi antara tamadun. Dan seterusnya ialah perdagangan. Melalui proses perhubungan dagang ini, hubungan dagang antara dua hala, antara negara-negara yang berdagang, akan berlakunya interaksi. Dan akhir sekali ialah misi politik. Melalui pelbagai pendekatan, sama ada penaklukan, penjajahan ataupun kerjasama antara pelbagai negara, menyebabkan berlakunya interaksi antara tamadun. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada apakah jenis-jenis interaksi dalam tamadun ini. Okay, yang pertama ialah interaksi dalam lingkungan budaya yang sama, di mana hubungan budaya dalam rumpun kaum yang sama ini seperti budaya masyarakat Melayu dan Cina, yang mana dia terdiri daripada pelbagai suku. Dan yang kedua ialah interaksi dalam budaya dan juga tamadun yang berbeza, di mana kaum yang berlainan budaya dan kepercayaan adanya saling interaksi antara satu sama lain, seperti interaksi antara masyarakat Islam dan juga Hindu-Buddha di Asia Tenggara. Seterusnya ialah yang ketiga, interaksi antara tamadun yang kuat dan juga antara tamadun yang lemah, seperti interaksi antara kaum Yahudi dan juga Islam. Dan yang terakhir ialah interaksi dalam sejarah.
Okey, seterusnya kita akan pergi kepada kesan-kesan berlakunya interaksi ini. Okey, ada dua kesan di mana yang pertama ialah kesan positif dan yang kedua ialah kesan negatif. Okey, kesan positif interaksi antara tamadun ini ialah berlakunya perkembangan teknologi. Di mana contohnya di tamadun Cina ke India. Seperti pembuatan kertas, bahan letupan dan juga penggunaan kompas. Seterusnya ialah penyebaran ilmu. Okey, dengan berlakunya interaksi antar tamadun ini berlakunya penyebaran ilmu. Contohnya penambahan kosakata, pengaruh bahasa Sanskrit ke dalam bahasa Melayu dan pengaruh bahasa Arab dalam bahasa Melayu. Seterusnya ialah perkembangan hasil kesenian, di mana pengaruh seni Cina Islam ni ke seni bina Cina, terutamanya dari segi seni bina masjid. Okey, untuk kesan negatif berlakunya jurang perkauman, seterusnya berlakunya jurang ekonomi dan juga permusuhan dan peperangan. Di mana permusuhan dan peperangan ini contohnya ialah peperangan salib antara Islam dan juga Kristian. Okey, baiklah. Seterusnya saya akan menerangkan apakah perbezaan asas antara tamadun Islam dan juga tamadun sekular. Okay, tamadun Islam ni dia berlandaskan agama sebagai asas pembinaan sesebuah tamadun. Di mana Islam ni dia mencakupi semua aspek kehidupan ataupun kegiatan manusia seperti politik, ekonomi dan juga sosial. Manakala tamadun sekular ni dia hanya berlandaskan kebendaan dan juga material. Tamadun ini berasaskan pemisahan agama dari hal-hal duniawi ataupun tamadun ini memisahkan agama dan juga negara dalam membentuk sesebuah tamadun. Namun unsur-unsur agama dan juga moral masih diterapkan dalam tamadun ini. Baik, sebagai rumusan, ilmu ketamadunan pada hari ini adalah sangat penting kerana ia dapat membantu ke arah perubahan, pembangunan atau kemajuan yang berlaku dalam setiap bidang kehidupan masyarakat, sama ada berbentuk fizikal, peraturan, pentadbiran atau pembangunan spiritual dan sebagainya lah. Selain itu, ilmu ketamadunan ini juga dapat membuka ruang kepada manusia untuk berinteraksi secara positif ke arah kehidupan yang lebih baik. Pembangunan material semata-mata bukanlah jaminan kepada keutuhan dan kecemerlangan sesebuah tamadun. Akhir sekali, tamadun mementingkan kedua-dua aspek kehidupan, namun pembangunan akhlak dan spiritual adalah diutamakan.